Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sidang hadirin dan hadirat yang di luar sana, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia diberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat rezeki, yang mana yang Allah berikan kepada kita nikmat itu tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala minta kita bersyukur padanya. Dan jika manusia tidak bersyukur kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan tarik balik nikmat tersebut. Baik. Pada malam ni insya-Allah saya akan kongsikan bab ataupun tajuk akidah ahli sunnah mengenai sahabat dan ahlul bait serta khilafah. Akidah ahli sunnah, bagaimana pandangan sisi ahli sunnah tentang para sahabat, tentang ahlul bait. Bagaimana pandangan kita? Pandangan kita tentang ahlul bait, tentang khilafah. Kerana ada golongan yang salah faham dan ada golongan yang berlebih-lebihan dalam memahami ahlus sunnah, dalam memahami tentang para sahabat. Ada yang berlebihan tentang ahlul bait, ada yang berlebih-lebihan tentang khilafah. Baik, bismillah. Pada yang melihat ni insya-Allah boleh tanya soalan di live Suara Sunnah. Yang ada soalan tanya di sini, insya-Allah saya akan baca. Bismillah. Di antara dasar akidah salafus salih ahli sunnati wal jamaah adalah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hati serta lidah mereka bersih dari caci maki terhadap mereka, kerana mereka adalah manusia yang paling sempurna imannya, paling banyak berbuat kebajikan dan paling besar ketaatan serta jihad mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Ahli sunnah mencintai para sahabat sehingga kita mengharamkan lidah dan hati kita mencela mereka. Bahkan kita wajib membersihkan mereka daripada celaan kepadanya, membela maruah mereka, menjaga nama mereka, mengelak daripada manusia mencela para sahabat. Inilah yang mana berlaku konflik Sunni dengan Syiah, yang mana mereka mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Abu Bakar As-Siddiq munafik, mengatakan Umar kafir, mengatakan Aisyah penzina dan sebagainya. Sebab tu kita Syiah ni tidak ada penyatuan Sunni dengan Syiah. Mustahil. Dia sebut Syiah ni ada tiga lah. Saya duduk kata Syiah lain pula. Syiah Ithna Asyariyah ataupun Syiah Imam 12 ataupun Syiah Rafidah, sama lah tu. Kalau Syiah Zaidiyah, Ismailiyah, itu masih Islam, tidak kafir. Tapi mereka itu yang Imam 12 kafir kerana mencela sahabat dan banyak benda lagi lah tentang kekufuran mereka. Para sahabat yang mulia semuanya adil berdasarkan penilaian Allah dan Rasulnya, bahawa mereka adil, mereka adalah para kekasih Allah, pilihannya, makhluk yang terbaik, dan mereka adalah sebaik-baik umat ini setelah Nabi mereka. Taib. Sebelum tu, akidah Ahlussunnah meyakini para sahabat maksum dari segi penyampaian. Kemaksiatan tidaklah. Tetapi dari segi penyampaian, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nabi SAW bersabda. Diriwayatkan oleh para sahabat, ini maksum.
Tak boleh kita kata, sahabat ni tak boleh pakai ni. Tak boleh. Kerana semua sahabat maksum dari segi penyampaian. Cuma kalau maksum dari segi kemaksiatan, tidak ada sahabat yang melakukan maksiat kepada Allah SWT. Tetapi mereka ini telah, Allah SWT telah menyucikan mereka dengan redanya Allah SWT. Disebut dalam Quran, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'azim. Was-sabiqun, telah dahului orang-orang yang terdahulu, orang muhajirin dan orang ansar. Muhajirin orang yang berhijrah. Ansar orang menetap, yang memberi ansar, memberi pertolongan. Walladzina taba'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha pada mereka, mereka redha pada diri mereka sendiri. Jadi para sahabat mendapat redanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adda lahum jannat, dan Allah janji kepada mereka, menyediakan bagi mereka syurga-syurga. Menyediakan kepada mereka syurga. Kaif datang satu kelompok tiba-tiba mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap orang Islam yang berpegang pada Al-Quran dengan Sunnah? Wajib kita memerangi pemikiran mereka. Tidak benarkan mereka menyebar fahaman-fahaman sebegitu. Naam, di antara akidah mereka adanya taqiyah, kefahaman, berbohong, ataupun orang kata mulut cakap lain, hati cakap lain. Ada satu orang Syiah, kenal lah dengan saya ni. Saya kenal dengan dia. Syiah yang mana dia ni menuntut di Iran selama 12 tahun orang Yaman. Dia kata kami tidak mencela sahabat, tetapi mereka ini para sahabat tidak mukmin, Muslim. Dia kata Muslim. Kalau mukmin, kita semua boleh jadi, keimanan kita boleh menjadi lebih tinggi pada para sahabat. Saya boleh jadi bertakwa lebih pada para sahabat. Ini keyakinan mereka. Mereka Muslim tapi tak mukmin. Ini taqiyah. Mula-mula dia habaq kata bukan mukmin, dia kata Muslim. Lama-lama dia buka pintu kata sahabat ni tak semua mukmin, ada yang Muslim. Muslim ni dia kata ada yang buat dosa dan sebagainya. Kalau kita ni lagi bagus daripada mereka, kita lagi bagus daripada mereka. Kemudian mereka pergi bawah tangga yang keduanya, tangga yang seterusnya, boleh kita kata mereka, celah mereka kerana dosa mereka. Pergi lagi, dia ni kafir, dan cerita-cerita yang tidak, yang benar, cerita yang tak sahih. Cerita yang mana kefahaman cerita yang dipendapat tu tak tahu main mana. Tu kadang-kadang kita heran. Dia kata apa? Para sahabat berperang, saling membunuh. Kita tak bunuh orang pun, bunuh besar-besar. Maka sahabat kita lebih baik daripada para sahabat. Ini kefahaman mereka. Pada mulanya mereka mengatakan para sahabat bukan mukmin tetapi Muslim. Itu semua taqiyah. Dan di Malaysia kita ada Syiah. Dan ada orang kata ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah. Sekarang semua tidak ada. Syiah Zaidiyah hanya di nama sahaja. Di Yaman dia berkata kebanyakan semua Syiah Zaidiyah. Semua Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah mereka tidak mencela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekarang tidak ada lain, tidak bukan, kebanyakan semua boleh kata 99% Syiah. Kalau ada Zaidiyah pun payah nak jumpa. Kerana pada hakikat mereka dah lari pada dasar Zaidiyah. Mereka termasuk dalam akidah Syiah Ithna Asyariyah. Mereka mencela para sahabat dan sebagainya, mengatakan Al-Quran tidak sempurna. Mengatakan apa dalam surah, dalam Al-Quran yang tentang ayat yang diturunkan untuk mengangkat fitnah pada Aisyah, ini kata tambahan daripada Uthman dan sebagainya. Ini masalah. Tapi kita ahli sunnah wajib kita mencintai para sahabat, membela namanya, maruahnya. Dan kita menentang barang siapa yang mencela Nabi, mencela para sahabat, wajib kita lawan mereka dengan akidah, dengan perkataan, tulisan. Jangan kita mencegah mereka daripada penyebaran Syiah di Malaysia. Ini antara kelompok yang mana memerangi para sahabat. Mereka mengatakan
Para orang sunnah ni, dia kata Sunni ni tidak mencintai Ahlul Bait. Dia kata kenapa Ali pemerintah menjadi khalifah, Aisyah main kacau, Muawiyah main kacau, Hasan dikhianati oleh Muawiyah, Husain dia kata geng Muawiyah bunuh dan sebagainya. Ini semua cerita yang mana ada betul dan tidak betul, tetapi tuduhan-tuduhan sebegitu, semua sangkaan mereka. Semua sangkaan mereka. Mereka punya dalil ada. Hujah mereka kuat. Hujah mereka kuat bagi orang yang jahil. Depa kata ada. Nabi tengok ayat Quran ni dia kata apa? Nanti kita akan pi. Allah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah fi ashabi la tattakhidhuhum gharada ba'di faman ahabbahum فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أذاهم فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن أذى الله يوشك أن يأخذه. Takutlah kepada Allah berkenaan dengan para sahabatku. Janganlah kalian menjadikan mereka sebagai sasaran untuk kita mencela, mencaci maki sepeninggalku. Barang siapa yang mencintai mereka, maka kerana itulah mencintaiku lah. Ia mencintai mereka. Siapa yang cinta Nabi, kena cinta para sahabat. Dan barang siapa yang membenci mereka, maka dengan membenci mereka, mereka telah membenciku. Dan sesiapa yang membenci Nabi, maka membenci Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menyakiti mereka, maka ia telah menyakitiku. Barang siapa yang menyakitiku, maka ia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, maka nyaris Allah mengadabnya. Nabi dah pesan dah. Jangan siapa pergi maki, pergi cela, pergi hina. Ada setengah orang dia kata, sahabat ni penakut. Dia penakut sikit, dia tak berani macam orang ni. Perkataan penakut ini menyebabkan pandangan kita sebegitu pun tidak boleh. Tapi tak sampailah mencela. Tetapi meremehkan, merendahkan martabat sahabat pun tidak dibenarkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah atas fahaman para salaf. Semua orang yang melihat Rasulullah dan beriman kepada beliau serta mati di atas perkara tersebut, maka ia termasuk sahabat. Tengok, 3. Sesiapa yang beriman, siapa yang melihat Rasulullah kemudian dia beriman, 1. Kerana ada orang melihat Rasulullah tapi tak beriman, dia bukan para sahabat. Dia bukan sahabat Nabi. Dia mesti melihat Rasulullah, kemudian dia beriman. Kemudian ia serta mati di atas perkara tersebut, bukan dekat iman saja, mati di atas jalan keimanannya. Kalau macam Musailamah Al-Kadzdzab, dia beriman ketika Rasulullah SAW, dia melihat Rasulullah, dia beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas wafatnya baginda, Musailamah jadi geng Yahudi. Jadi masalah, maka dia bukan termasuk sahabat. Ingat, mati di atas jalan yang sebenar. Sebab tu kadang-kadang saya teringat satu perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah. Dia mengatakan kita ada permulaan, ada penamat. Kita ada mula, kita ada penamat. Manusia kita ni jalan dalam menuntut ilmu, jalan dalam beribadat kepada Allah, jalan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, bukan target kita sampai kita boleh kuasai semua. Menuntut ilmu ni bukan penghujungnya menguasai semua. Mustahil. Tidak ada manusia yang boleh menguasai semua ilmu. Mustahil. Tapi target kita jalan menuju ke penamat, tetapi kita mati dalam keadaan kita menuju ke penamat. Jangan kita jalan berhenti, lepas tu kita mati tak pergi pun. Maksudnya apa? Target kita sebenarnya bukan sampai penamat tu. Target kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, beribadah kepada Allah. Target kita mati dalam keadaan menuju kepada penamat. Itu target kita. Ini perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah. Tidak masuk neraka seseorang pun dari para sahabat yang berbaiat di bawah pohon Baitur Ridwan. Bahkan Allah SWT reda kepada mereka dan mereka pun reda kepadanya. Mereka berjumlah lebih daripada 1,400 orang. Orang Syiah meyakini hadis ni. Orang Syiah dia kata, ya, tapi waktu tu Abu Bakar, Umar tak ada. Dia kata Abu Bakar, Umar tak ada. Saya bagi hadis lain. Saya kata yang 10 sahabat tergolong yang dijamin masuk syurga ketika kehidupan Nabi SAW.
Dia kata hadis tu tak boleh pakai sebab tak masuk akal. Sebab tu Syiah dasar depa untuk menghukum hadis bukan tengok perawi tau. Depa tengok logik tak. Kalau rasa tak logik dia tak boleh. Ataupun bertentangan dengan Al-Quran tak boleh. Tetapi Ahli Sunnah tidak. Ahli Sunnah jika kita baca hadis tengok ada pertentangan. Al-Quran kata haram, tiba-tiba hadis kata boleh. Apa tugas Ahli Sunnah? Bukan tugas Ahli Sunnah mendhaifkan hadis tersebut ataupun tak percaya. Tak. Kita cuba gabungkan. Apa maksud sebenar? Ini tugas Ahli Sunnah. Macam siapa yang bunuh orang Islam dalam hadis kafir. Dengan sengaja. Man qatala mu'minan muta'ammidan. Siapa bunuh orang mukmin dengan sengaja. Dihukum kafir. Tetapi di ayat Quran, Allah SWT berfirman, jika di antara orang beriman saling berperang, maka damaikanlah mereka. Allah menggunakan perkataan mukmin. Mereka berperang mesti membunuh. Bunuh bukan tak sengaja. Sengajalah. Memang nak dibunuh. Tetapi digelar sebagai mukmin. Allah panggil mukmin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Tidak masuk neraka seseorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Hadis Al-Imam Bukhari. Ahli Sunnati wal Jamaah mendiamkan persengketaan yang pernah terjadi di antara mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Siapa di antara mereka yang benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan siapa di antara mereka yang melakukan kesalahan, maka ia mendapatkan 1 pahala. Sedangkan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ini tengok kita ni. Orang para ahli sunnah ni cukup jaga para sahabat. Cukup jaga. Kita sahabat ni bukan semua ya. Ali pun sahabat Nabi. Ali pun sahabat Nabi. Kita tidak mencela. Haram kita mencela Ahlul Bait. Ahli sunnah haram mencela Ahlul Bait selagi dia mukmin, tidak boleh cela. Tidak boleh kita menghina Ahlul Bait dan sebagainya. Ini antara akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Selagi dia mukmin. Tapi kalau dia kafir, kalau kafir, kalau nak cela saya tak boleh juga. Tapi kalau perang, boleh tak kita bunuh dia? Berlaku jihad, tengok dia ni Ahlul Bait tapi dia ni orang kafir. Dia keturunan Nabi tapi dia kafir. Maka boleh kita bunuh. Kerana dia bukan Islam. Bukan Islam. Ahli sunnah tidak mencaci maki seseorang pun dari mereka, tetapi menyebut mereka dengan apa yang menjadi hak mereka. Seperti pujian yang baik berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka muddan ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Jangan kalian mencaci para sahabatku. Nabi ulang 2 kali. Demi Allah, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya seseorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak dapat menyamai 1 mud. Satu mud ni macam bekas kecil. Yang disedekahkan seorang dari mereka, tidak juga setengahnya. Sahabat sedekah 1 mud atau setengah. Kalau orang sedekah ataupun memberi ataupun mempunyai 1 gunung emas, gunung Uhud, Bukit Uhud, besar Bukit Uhud dan bukit kecil ya. Mah tak sama dengan 1 mud yang disedekah oleh para sahabat ataupun setengah. Bagaimana tiba-tiba orang Syiah dia kata para sahabat bukan mukmin semua. Ada yang mukmin, ada yang muslim. Hak mukmin tu geng depa ya, hak depa suka. Seperti Ali, Ibn Abbas dan sebagainya. Allah musta'an. Kemudian al-khilafah min ummati 30 sanah. Thumma mulkun ba'da dhalik. Khalifah pada umatku berlangsung 30 tahun. Kemudian setelah itu kerajaan ataupun raja. Mulkun ba'da dhalik. Raja. Hadis Al-Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Mereka mengutamakan yang masih tersisa dari 10 orang yang diberi kabar gembira dengan syurga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Ubaidah Al-Jarrah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua tu yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab tu kita dalam nak menghukum orang syurga dan neraka, kita perlukan dalil. Waktu kita hidup sekarang, fulan, kawan ni syurga, confirm. Kawan ni neraka, confirm. Perlukan dalil.
Pertama, dalil kita wahyunya Allah ataupun qalan Nabi. Sepertinya sahabat dari Abu Ubaidah Al-Jarrah dan sebagainya, Nabi sebut. Maka ketika dia hidup, kita kata dia ni orang syurga pun tak apa. Tapi macam Fir'aun, kita kata dia confirm neraka. Mesti neraka, mustahil syurga. Wajib dia neraka. Boleh tak? Boleh. Kerana Allah SWT menceritakan dalam Quran. Dan kita tidak boleh menghukum orang, contohnya dia ni mati katak ni. Kita tak tahu. Dia ni neraka confirm. Tidak ada dalil, tidak boleh. Cuma sampai tahap tu kita berhati-hati dalam menghukum satu benda. Baik. Ini ayat Al-Quran. Allah SWT berfirman. Di ayat ini tersebut, orang-orang Syiah menggunakan hujjah. Di ayat ni, dia menggunakan hujjah. Dan di ayat ni juga, kita bantah balik. Bagi orang tak tahu, dia akan kata, oh betul ya, no? Apa Syiah percaya ni? Mereka meyakini isteri-isteri Nabi bukan Ahlul Bait. Bila bukan Ahlul Bait, jadi sahabat ataupun sahabah, sahabiyah. Bila jadi sahabiyah ni, boleh kita selah, boleh kita maki, kerana bukan semua mukmin, bukan semua mukmin yang dijamin syurga. Dia kata, pertama dia pun nak tarik isteri Nabi bukan Ahlul Bait. Yang pertama, tujuan dia apa? Ayat dia apa? Ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Di sini Allah cerita, ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa'. Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Maksudnya jaga pandangan ni. Maksudnya apa? Dalam ayat ni, sebelum ni cerita ya nisa'an nabi, ya nisa'an nabi, ya nisa'an nabi, ya nisa'an nabi. Nabi ulang. Kamu tidak akan jadi orang bertakwa jika kamu tidak melakukan ni. Kamu tidak akan jadi bertakwa jika kamu tidak melakukan ni. Kemudian Allah menggunakan perkataan dhamir, bahasa Arab menggunakan lastunna, ataupun inattaqaitunna, menggunakan dhamir yang menisbahkan kepada isteri-isteri Nabi. Dia kata di sini tengok, Allah menggunakan perkataan tunna, dhamir yang memberi isyarat kepada isteri Nabi. Tiba-tiba main ayat ni, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula wa aqimnas salata wa atina zakah wa ata'na Allah wa rasulah innama yuridu Allah liyadhhiba ankum ar-rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Dia kata tengok sini. Allah Subhanahu Wa Taala maksud dia, kita baca dulu maksud dia. Hai isteri dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah solat, tunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasul. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu, hai ahlul bait, dan bersihkanmu sebersih-bersihnya. Okey. Di sini dia kata innama yuridu Allahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirakum. Sesungguhnya Allah ni nak cuci kamu, nak bersihkan kamu, menghilangkan dosa darimu, untuk ahlul bait, wa yutahhirakum, dan membersihkan kamu. Allah menggunakan dhamir kum. Kum ni dhamir, kalau kita baca wa ma hum hiya ma hunna anta tum antum anti antum antunna anna nahnu dan sebagainya, di dhamir. Kum ni yang mana untuk lelaki. Dia kata tengok, ahlul bait yang Allah kata nak bersih, ahlul bait ni Allah guna dhamir lelaki. Allah tak guna dhamir antunna seperti sebelumnya. Pasal apa ayat sebelumnya Allah guna tunna untuk perempuan. Tiba-tiba mata sini kata ganti nama digunakan untuk lelaki. Bermaksud isteri Nabi bukan ahlul bait. Ini pemikiran Syiah dan hujah mereka di sini, dan kita bantah balik. Ayat yang sama juga. Wa yutahhirakum, kata ganti nama untuk lelaki dalam bahasa Arab. Kum, lelaki ni mewakili perempuan pun boleh. Mewakili perempuan pun boleh dalam bahasa Arab. Dan kum ni sini bukan lelaki saja. Contoh kalau ada 3 orang perempuan ataupun 2 orang perempuan, 1 orang lelaki, kita boleh kata
kaifa halukum. Kalau kita lelaki seorang, kaifa haluka. Kalau perempuan seorang, kaifa haluki. Kalau ramai, kaifa halukum boleh. Mewakili perempuan tu di bawah lelaki semua. Ini dalam kaedah bahasa Arab. Jadi kita menggunakan hujah sini dalam kaedah bahasa Arab. Sebab tu menuntut ilmu, mempelajari bahasa Arab bukan boleh pakai terapa yang Tok Guru. Kadang-kadang ada juga Tok Guru Syiah ni, dia dalam bahasa Arab dia boleh memesongkan orang daripada jalan yang benar. Ya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli tharid 'ala sa'ir at-ta'am. Keutamaan Aisyah atas seluruh wanita adalah seperti keutamaan tharid atas seluruh makanan. Ini cerita hadis tentang nak habaq kata Aisyah ni punya penting. Bahkan dalam banyak-banyak perempuan, isteri-isteri Nabi ni, Nabi paling sayang Aisyah selepas Khadijah. Selepas meninggalnya Khadijah ni, Aisyah lah Nabi paling sayang. Dan malaikat yang beri salam kepadanya. Tiba-tiba datang satu orang yang mengaku dia Islam. Dia mencela Aisyah, dia kata Aisyah ni penzina. Dia kata penzina, perempuan zina dan sebagainya. Kita hak dengar ni kalau tak rasa marah, kita ni iman kita ada masalah. Wajib kita membela mereka. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar. Ini disebut nama isteri-isteri Nabi. Hafsah binti Umar Al-Khattab, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Ummu Salamah binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah, Saudah binti Zam'ah, Maimunah, Juwairiyah dan Safiyah. Bapa isteri Nabi. Pertama dia Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Kemudian Saudah, 6. Zainab, Maimunah, Juwairiyah dan Safiyah. Yang meninggal Khadijah. Kemudian Nabi menikah 9 orang isteri. Selepas Khadijah, lepas meninggalnya Khadijah, Nabi menikah 9 isteri. Jadi semua isteri Nabi ada 10. Tapi jangan kita abang kata sunnah nikah 10. Kacau. Jangan. Kita tak boleh. Itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ahli sunnah meyakini bahawa mereka itu bersih lagi, terbebas dari segala keburukan. Mereka adalah para isteri Nabi di dunia dan di akhirat. Semoga Allah meridai mereka semua. Ahli sunnah meyakini para isteri Nabi itu termasuk Ahlul Bait. Termasuk Ahlul Bait. Bila kita sebut Ahlul Bait ni, tuan-tuan, dalam Ahlul Bait ni dia ada kelebihan dia, ada fadilat dia. Ahlul Bait ada hadis, walaupun di sini ada berbeza pandangan. Bukan hadis tu, berbeza pandangan tentang memahami hadis tu. Jika memilih pemimpin, pilihlah di kalangan orang Quraisy. Ataupun orang, ada yang katakan jika memilih pemerintah, pilihlah Ahlul Bait. Kemudian yang kedua, kalau jumpa Ahlul Bait, kita selawat kat dia. Yang ketiga, kalau kita jumpa Ahlul Bait, tak boleh kita sedekah kepada dia. Haram daripada Ahlul Bait mengambil sedekah. Nabi SAW bersabda, haram kepada Ahlul Bait ku mengambil sedekah. Tetapi hadiah boleh. Macam hadiah kerajaan ni, boleh lah. Kalau dia minta bantuan zakat, tak boleh. Ahlul Bait haram. Tetapi adakah Ahlul Bait mempunyai keberkatan seperti boleh memberi keberkatan cium tangan dia jadi bijak terus? Cium tangan dia, minum air liok dia. La, keberkatan itu milik Allah. Dan kita nak tahu Allah memberi keberkatan kepada dia, perlukan dalil. Macam Nabi, Nabi mempunyai keberkatan. Tetapi bukan Nabi zat sendiri tiba-tiba jadi keberkatan. Allah SWT memberi keberkatan kepada Nabi SAW. Dan Allah mengizinkan dia. Tayyib, kita tahu Nabi dapat keberkatan dengan wahyu. Sekarang tiba-tiba ada Ahlul Bait, dia kata Habib ni kata dia ada keberkatan. Dia boleh pergi Mekah mayang maghrib, isyak mayang rumah. Semua ini bukan, ini semua mengaut. Tadi ada saya baca waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Baru ni viral, dia kata hari ni hari apa? Tiga hari bulan kemarin 3 hari bulan 3 macam mana tahu. 3 tu lah. Dia pun buka, dia kata tengok ayat 33. Apa dia? Waqarna, dia kata corona. So, yang punya mengarut lapuk ni. Kadang baca Iqra corona, dia kata Allah sebut dalam Quran ni ada corona, suruh duduk dalam rumah.
Ni cerita bukan suruh pasal corona. Ni cerita pasal isteri Nabi suruh duduk rumah. Yang kita duduk pituk corona. Ini puak-puak yang mengarut. Dia kata tengok dalam Iqra ada corona. Itu orang suruh belajar baca Quran, bukan suruh belajar corona tu. Hak tu orang tulis, bukan wahyu Nabi atau bukan wahyu Allah SWT. Macam waqarna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyah. Duduk corona, duduk di rumah, tinggal di rumah, bukan virus corona. Tetapi kita ni, puak-puak kita ni ada setengah kelompok ni cukup suka lah. Yang hak belanggak pi apa nama PWTC tu. Dia kata tarikh berapa bulan tadi? 11 bulan buat tau. Buka dalam Quran juzuk 11, muka surat sekian-sekian. Nampak tak akan pelanggaran apa? Dia Al-Quran turun ni dia bukan suruh tilik nasib dengan ayat Quran tak? Tak, bukan. Dia turun, dia suruh cerita pasal kita faham. Tapi ni orang duk faham corona, waqarna suruh duduk rumah dia faham virus corona. Kan suruh duduk rumah. Yang ni perintah Allah kepada isteri Nabi suruh duduk rumah, bukan suruh perintah kita lockdown. Dia kata tengok Allah dah perintah kita untuk lockdown. Bukan. Ini cerita suruh isteri Nabi duduk rumah. Astagfirullah. Kadang-kadang tu lah yang hak yang apa nama? Yang hak orang hak tak ada ilmu pun share. Ni 4 bulan 4. Cuba tengok ayat 44 dia cerita pasal apa? Esok 5 bulan 4. Kacau. Jadi kita ahli sunnah, akidah yang ahli sunnah berpegang pada akidah salaf, menghormati para sahabat, menghormati ahlul bait. Ini tuduhan Syiah kepada ahli sunnah mengatakan orang sunni tidak suka pada ahlul bait. Ini fitnah. Barang siapa yang mencela ahlul bait dan beriman kepada Allah, yang termana dia tu tergolong-golongan Nabi, sahabat Nabi SAW, seperti Ali radhiyallahu an, Hasan dan Husain. Sesiapa yang mencela mereka, tak kira lah siapa dia pun, dia telah melakukan dosa yang mana keislaman dia tu boleh diragu-ragui. Ini perkataan akidah salaf. Kalau Syiah kata orang sunni membenci ahlul bait, ini fitnah. Fitnah. Buat mai bukti. Bahkan kami mencintai ahlul bait. Tetapi kecintaan kami pada ahlul bait tidak melebihi kecintaan kami kepada Nabi SAW. Kami cinta ahlul bait sebab Nabi cinta, kami cinta ahlul bait, kami cinta para sahabat sebab apa? Sebab Nabi cinta para sahabat. Tadi kami cinta para sahabat. Nak kami cium Hajarul Aswad bukan sebab batu tu dia ada kelebihan dan sebagainya. Kerana itu perintah Nabi dan Omar sendiri kita. Aku tidak akan cium batu tu kecuali aku lihat Nabi cium batu tu. Bermaksud apa? Bukan batu ni tak boleh bagi manfaat apa pun, tak boleh bagi mudarat. Yang kita cium bukan sebab apa? Bukan sebab batu tu boleh bagi vitamin kat kita. Sebab sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini payah. Jadi tuan-tuan, saya buka soalan. Yang mana soalan boleh hantar soalan kat saya dekat live ni. Yang tahu saya akan baca, yang sempat saya jawab insya-Allah. Ada soalan? Tambahan, ada orang tanya kita tentang Ahlul Bait. Ada golongan yang mengatakan kita tak boleh benci para habaib. Naam. Kita wajib sayang Habib Ahlul Bait ni bukan sebab dia Ahlul Bait saja, sebab dia Islam dan dia mukmin. Tapi kalau dia bukan ahli sunnah, mengajar ataupun menunjuk ataupun memberitahu, mengajak manusia melakukan kesyirikan, haram kepada kita sayang pada dia, menghormati dia. Kerana dia telah melakukan kesyirikan. Ali Ahlul Bait, Ali radhiyallahu anhu. Ada tak cerita Ali pergi bagi liak orang? Ataupun Ali pergi abang macum tangan? Ada tak? Tak ada. Hasan dan Husain, anak pada Ali, cucu Nabi. Ada tak dia kata aku lebih ada perkataan, macum tangan aku, ambil janggut aku simpan ke apa ke. Benda-benda tak ada. Yang ada ni hak duk mengaku lebih di zaman sekarang. Dia abang ada kata aku ada keberkatan, aku mimpi jumpa sekian, perkataan lebih jangan hati-hati. Syuf. Tengok ni. Mulianya seseorang bukan sebab Ahlul Bait. Mulianya seseorang sebab takwa. Ahlul Bait nombor 2. Takwa nombor 1. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallah
atqakum. Sesungguhnya yang mulia di kalangan kamu, Allah jadikan orang syu'ub dan kabilah ni untuk saling kenal, mengenali. Saling kenal. Tak payah hidup tujuan ciptakan ni. Tetapi yang paling mulia di kalangan mereka, di kalangan kamu, orang yang bertakwa. Kalau dia Ahlul Bait, dia tidak bertakwa, tidak mulia. Tapi Ahlul Bait macam Ali, Hasan Hussein bukan Ahlul Bait saja. Dia tu sahabat Nabi. Tak boleh lah kita kata. Selain tu, selepas tu. Ahlul Bait mulia kenapa? Bertakwa. Ada orang kata tidak, mustahil Ahlul Bait tidak bertakwa. La, isterinya Nabi Nuh kafir. Isteri Nabi Nuh kafir. Wadaraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Wadaraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut kafir. Kafir. Isteri tu. Anak anak Nabi Nuh tidak bersama dengan apa nama Nabi naik kapal. Dia azab oleh Allah Subhanahu Taala. Keturunan bukan menjamin segala-galanya. Ya, Ahlul Bait ada kelebihan dia. Dia bertakwa, dia Muslim, tidak melakukan kesyirikan, beriman kepada Allah. Wajib kita menghormati dia, memberi kelebihan kepada dia. Bila pilih pemimpin, kita pilih dia. Walaupun ada khilaf dari sisi pandangan ni, tak apalah. Ataupun kalau jumpa dia, kita selawat kat dia. Ataupun kalau kita nak bagi kat dia, tak boleh kita bagi sedekah. Kerana mulia je mereka punya keturunan ni, kita kena bagi hadiah. Sedekah tak boleh. Kerana hadiah Nabi tidak pernah tolak. Tapi sedekah haram untuk Ahlul Bait. Tapi kalau dia kafir, tak boleh. Nak selawat kat dia apa? Dia kafir. Dia kata tidak ada Ahlul Bait. Tunggu saat. Pemimpin Syiah di Iran tu kebanyakan Ahlul Bait. Pemimpin Syiah di Iran Ahlul Bait. Takkan kita nak pergi selawat kat dia? Sedangkan mereka mencela sahabat Nabi. Kita belajar dah, sahabat Nabi kita kena mulia, adil, maksum dari segi penyampaian. Tetapi bukan maksum dari segi dosa, tak. Maksum dari segi penyampaian. Biar sahabat cerita Nabi kata, beriman, maksum dan adil. Tetapi daripada segi maksiat kepada Allah, ada sahabat yang melakukan dosa tetapi mereka telah diampun. Orang yang buat baik dapat 2 pahala sahabat. Tapi kalau mereka buat dosa dapat 1 pahala. Depa semua ni Allah dah redha pada mereka, selesai dah. Tiba-tiba ada satu golongan Ahlul Bait mana-mana kalau geng-geng Syiah ni duk pergi maki sahabat Nabi. Orang macam ni tak payahlah nak pergi selawat kat dia apa-apa, kacau. Orang macam ni kita kena perang. Perang i'tiqad, memerangi kepercayaan akidah mereka. Jelas insya-Allah. Salam Ustaz, di setengah tempat jemaah melazimi membaca surah Al-Mulk secara ramai-ramai setelah solat Isyak. Adakah perbuatan ini kategori sebagai perkara bid'ah? Baik. Tentang surah Al-Mulk, hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Dibaca setiap malam akan jadi peguam bela kita dalam kubur. Hadisnya lemah. Nak baca Al-Mulk baca. Baca Al-Mulk baca. Tapi nak kata baca melanjutkan hadis tu hadis lemah, kemudian baca ramai-ramai pun satu benda juga. Ni dua ni. Satu soalan mengenai 2 hukum. Satu baca Al-Mulk. Kalau baca Al-Mulk ketika waktu malam, meyakini kata Al-Mulk ni boleh memberi menjadi peguam bela, hadis ni ada masalah. Kemudian baca beramai-ramai. Baca ramai-ramai ni dia ada 2. Satu, kalau dia baca ramai-ramai dengan tujuan dia nak ajak orang baca, nak bagi biasa baca Al-Quran, boleh. Tapi kalau dia baca Quran ramai-ramai kerana ini adat ataupun satu syariat, ini jadi bid'ah. Kalau sebab tu kita nak hukum satu bid'ah bukan senang tuan-tuan. Bukan nampak sikit bid'ah tak. Nak baca Yasin, baca Yasin. Tak ada masalah. Siapa yang kata haram baca Yasin, dia tu boleh kafir tu kerana mengharamkan orang baca Quran. Tetapi kalau dia kata malam Jumaat mesti baca Yasin, siapa tak baca dia wasabi. Yang ni ini kacau. Sebab apa? Dia telah mewajibkan satu benda yang mana tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau wajib, dia mewajibkan. Ataupun kata, siapa baca zikir Subhanallah wa bihamdih 100 kali hari Isnin, Allah akan bagi istana dekat syurga. Umar hadis. Dia bila khusus, bila mewajibkan satu benda, perlukan dalil. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Ada soalan saya tanya, insya-Allah saya boleh jawab. Kalian tahu saya jawab, tak tahu Allahu a'lam. Jadi jelas insya-Allah yang mana melakukan macam orang baca Quran sekarang ni lah. Kita pakai kamera ada 14 hari kita nak khatam Al-Quran. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi dia kata
Oh, kalau dia mesti 14 hari kena khatam Quran. Lebih tak boleh. Kalau 15 hari tak jadi, dia kena 14 hari juga. Yang dia menjadi khusus. Jadi satu benda yang macam benda yang khusus. Bila khusus apa dalil? Kerana tidak ada benda yang khusus disyariatkan kecuali diajarkan oleh Rasulullah ataupun disampaikan oleh Allah SWT. Senang cerita sebagai penutup. Jika ada soalan saya sempat baca, saya jawab insya-Allah. Bila sebut tentang bid'ah, kadang-kadang orang sensitif. Tentang bid'ah ni orang cukup takut nak sebut. Ni. Satu benda amalan, kalau benda itu baik, contohlah maulud. Kalau maulud itu baik, maulud itu baik ke jahat? Baik. Orang buat maulud dapat pahala ke dapat dosa? Kalau orang tu kata dapat dosa bohong, mesti dia kata dapat pahala. Bila sebut dapat pahala, benda baik, Allah suka tak suka? Allah suka. Depa katalah. Jadi ibadah lah. Bila jadi ibadah, maulud ni ibadah. Bila kita sebut ibadah, yang mana Allah cinta, Allah redha, Allah akan bagi pahala sesiapa yang melakukan ibadah tersebut. Pasti Allah cerita dalam Quran ataupun Allah beri wahyu kepada Nabi ataupun Nabi mesti akan buat. Nabi mesti akan buat. Kerana tidak ada kebaikan, pasti Allah cerita, pasti Nabi buat ataupun Nabi habaq dekat orang. Tidak ada kebaikan yang dinamakan ibadah yang Nabi tak tahu, Nabi tak sempat buat, Nabi lupa habaq. Tidak ada. Dia kata zaman kita tak apalah sebab kita tak jumpa Nabi. Sahabat tak apa, dia jumpa Nabi. Tunggu Zat. Orang kan nak sambut birthday orang. Orang hak kita duduk sekali waktu birthday dengan orang tak jumpa tu. Contoh macam ni. Ahmad, saya tak kenal pun. Hari ni birthday dia. Hari ni birthday dia. Tapi Ahmad, mak dia kenal Ahmad, anak dia sendiri. Yang orang hak duk sambut tu anak dia, hak kawan dia, hak dia kenal, hak nampak lagi depa sambut lagi meriah. Hak kita ni cakap duk happy birthday Ahmad dalam Facebook kan. Kenal kawan-kawan lagu tu lah kan. Bermaksud apa? Sahabat lebih cinta pada Nabi, kita pun cinta Nabi. Tapi kecintaan kita Nabi, kecintaan kita kepada Nabi dibanding kecintaan sahabat kepada Nabi, mana lebih tinggi? Sahabat. Siapa kata kita lebih tinggi daripada sahabat? Bohong. Satu. Kemudian, sahabat lebih cinta pada Nabi daripada kita. Dan sahabat lebih bersama Nabi, hidup, berjuang, berjihad, hijrah dengan Nabi. Ketika wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, siapa paling sedih? Kita ke sahabat? Sahabat paling sedih. Tak ada siapa paling sedih. Jadi sahabat paling sedih. Tapi mereka paling cinta, mereka yang paling rasa kehilangan. Tak ada satu program pun dia kata hari ni hari wafat baginda, jom kita ramai-ramai kita ingatkan Nabi. Tak ada. Bahkan Imam Syafi'i sendiri tak pernah buat. Tak pernah buat. Lebih kurang lagu tu lah. Jadi senang cerita, bid'ah ni benda yang satu amalan yang Nabi tak buat, kita pergi buat. Satu, tak cukup dengan satu ni. Kedua, kita mengkhususkan tanpa Al-Quran dan Sunnah. Memang Nabi tak pernah buat ni, kita buat ni program Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat tadarus program tadarus Al-Quran dan sebagainya. Tak pernah buat Nabi tu. Tapi kita tak mengkhususkan. Kita tak kata siapa tak buat, tak join perlis mengaji ni, dia jadi orang-orang sesat. Tak. Tetapi golongan mereka, siapa tak baca Yasin malam Jumaat, wasabi. Siapa tak buat maulud, wasabi. Lapak kot mereka duk makan wasabi banyak-banyak. Semua sesat. Sebab tak ikut mereka. Sebab tu kita kena bedakan adat dan syariat. Adat orang Melayu. Sebab tu kita ada. Jangan kalau kita duk pakat buat lagu tu, dia akan jadi apa? Islam Melayu, Islam Cina, Islam Thailand, Islam apa lagi? Eropah. Masing-masing ada Islam masing-masing. Tidak, Islam satu ya. Adat banyak. Kalau adat, tak ada masalah kalau selagi tidak menyisihi sunnah. Tapi kalau menyisihi sunnah, tak boleh. Jelas insya-Allah. Jika tidak ada soalan, maka saya dengan ini saya tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.